Okay, kita akan belajar tentang topik 1.3 iaitu kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okay, kita akan tengoklah dekat kerajaan Melayu ni apa kerajaan yang ada pada suatu ketika dulu. Kerajaan mana yang masyhur pada suatu ketika dahulu. Okay. Okay, dekat sini awak boleh tengok. Tak jadi. Okay. Okay. Pada zaman dahulu, antara kerajaan Melayu yang masyhur, termasuklah Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Bila cakap je tentang kerajaan alam Melayu, awak akan ingat ni. Bermula daripada Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kerajaan alam Melayu pada zaman dahulu. Jadi awak kena hafal lah ketujuh-tujuh kerajaan ni. Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Kemasyhuran kerajaan ini dapat dilihat dalam aspek ada 4 aspek yang awak boleh tengok. Dia punya kemasyhuran kerajaan ni. Yang pertama adalah dari segi pemerintahan dia. Dan yang kedua, dari segi ekonomi dia. Yang ketiga, dari segi agama. Yang keempat, kemunculan pelabuhan. Ni 4 aspek kemasyhuran kerajaan ni lah. Yang awak boleh lihat. Kita pergi kepada kerajaan yang pertama. Iaitu kerajaan Funan. Kalau awak tengok kat sini, awak baca. Kerajaan Funan ni dia berpusat di Vadapura. Dia diasaskan oleh seorang Brahmi bernama Kaundinya. Beliau berkahwin dengan Soma, iaitu pemerintah wanita di Sungai Mekong dan membentuk kerajaan Funan. Brahmi ni, dia berkahwin dengan Soma ni. Soma ni kira ibarat orang kaya lah. Anak pemerintah, macam tu lah pemerintah. Bila dia berkahwin dua orang ni, dia pun buka lah kerajaan Funan. Dia buka kerajaan ni di lembah Sungai Mekong. Kemasyhuran dia, kerajaan Funan ni, apa yang membuatkan kerajaan ni masyhur? Kerajaan ni dia masyhur apabila di bawah pemerintahan Fan Shiman. Bawah pemerintahan Fan Shiman. Fan Shiman ni dia meluaskan Empire Funan ke Sungai Mekong hingga Teluk Chamrah di sebelah timur. Maksudnya Fan Shiman ni lah orang yang bertanggungjawab memasyhurkan kerajaan Funan ni. Dia juga menguasai Selat Myanmar dan segenting Kra. Kerajaan dia ni berjaya menguasai wilayah ini dan membolehkan Funan menguasai jalan perdagangan utama antara timur dan barat. Pada zaman dahulu, siapa-siapa yang boleh menguasai jalan perdagangan, maka ibarat dia menguasai seluruh kawasan tu lah. Bila dia menguasai jalan perdagangan ni, orang yang setiap kapal-kapal yang lalu tu mesti dia akan bayar sejumlah cukai. Jadi pentingnya jalan perdagangan ni pada suatu ketika dahulu. Kesan daripada kemasyhuran kerajaan Funan ni. Pada abad ketiga, Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Funan ni dia wujud pada bermula abad pertama. Jadi 3 abad barulah dia menjadi pusat perdagangan utama dekat alam Melayu ni. Tu dia punya kesan kemasyhuran dia. Setiap kerajaan yang naik mesti ada jatuh dia. Ni kejatuhan dia pula. Raja Funan terakhir ialah Rudravarman. Ni adalah Raja Funan yang terakhir lah. Sebelum kerajaan Funan ni jatuh. Macam mana kerajaan ni jatuh?
Dia akibat daripada serangan kerajaan Chenla, yang terletak di utara Funan. Telah menyebabkan kemerosotan kerajaan Funan. Itu adalah sebab jatuhnya kerajaan Funan. Itu untuk kerajaan Funan. Seterusnya untuk kerajaan Champa. Kerajaan Champa ni dia diasaskan pada tahun 192 Masihi oleh pengasas dia yang bernama Chu Lin. Pusat kerajaan dia terletak di Indrapura. Ni Indrapura. Champa sering berhadapan dengan serangan dari Daivet. Ni daripada kerajaan lain lah. Cailin ni, dia punya pengasas ni berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Jadi bila dia berjaya bebaskan Champa daripada pengaruh Cina, jadi dia boleh mula bina dia punya kerajaan dia. Jadi daripada situlah start dia punya zaman kemasyhuran. Apabila di bawah pemerintahan Cheng Bunga. Di bawah pemerintahan Cheng Bunga, kerajaan Champa ni meningkat naik. Masyhur. Cheng Bunga ni, dia berjaya menguasai ancaman Daivet. Dulu kerajaan Champa ni dia sering mengalami ancaman daripada Daivet. Dan meluaskan empayar Champa ke wilayah Daivet hingga lembah Sungai Merah. Apabila Daivet ni datang serang dia, dia berjaya atasi ancaman Daivet, dia pula pergi luaskan empayar dia ke Daivet. Macam itulah maksudnya. Serangan Champa ke wilayah Daivet berjaya membunuh Raja Trandutong. Ni pemerintah Daivet ni, Raja Trandutong. Pemerintahan beliau mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369. Dinasti Ming ni adalah raja daripada kerajaan Cina lah. Dia mengiktiraf Champa ni. Ni dia punya zaman kemasyhuran dia dulu. Dia punya kejatuhan pula kerajaan Champa ni. Bermula apabila pemerintah dia bernama Indravarman. Yang tadi, yang asas dia Chu Lin. Yang bawa naik dia, masyhurkan dia Cheng Bunga. Indravarman ni, zaman dia, kerajaan Champa ni jatuh. Bila Indravarman ni meninggal pada tahun 1441. Daivet pun, yang dia serang mula-mula ni, Daivet ni, bila dia tahu je Indravarman ni meninggal, dia gunakan peluang yang ada ni untuk lancarkan serangan lah. Dia tahulah apabila raja kerajaan Champa ni dah tak ada, kerajaan ni menjadi lemah. Jadi masa itulah dia ambil peluang yang ada untuk dia lancarkan serangan ke atas Champa. Apabila dia lancarkan serangan, serangan demi serangan, pada tahun 1417, mereka berjaya menawan Champa. Maksudnya, last sekali Daivet dapat juga Champa ni. Itu adalah faktor kejatuhan dia. Seterusnya, kerajaan Sriwijaya. Setakat ni faham? Faham tak? Boleh terima dengan jelas? Kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya. Untuk kerajaan Sriwijaya, kerajaan ini diasaskan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada tahun 683 Masihi di Palembang. Dekat Palembang kerajaan Sriwijaya ni. Beliau telah memperkukuh kerajaan Sriwijaya dengan menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Taruman. Ni faktor kemasyhuran dia. Pada abad ke-8 kerajaan Sriwijaya ni dia mula meningkat naik. Di bawah pemerintahan Sangramada Nanjaya. Sriwijaya telah berjaya menakluk Sumatera
selatan Myanmar, Tanah Melayu dan segenting Kra. Maksudnya daripada Sumatera sampailah ke Genting Kra. Dia berjaya tawan. Termasuklah sekali dengan Tanah Melayu yang awak duduk sekarang ni. Kerajaan Sriwijaya berjaya meluaskan dia punya pengaruh dia, kuasa dia. Penaklukan ini membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa, iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Seperti yang kita tahu, Selat Melaka ni dulu adalah salah satu pusat perdagangan dunia. Segala kapal yang datang daripada barat, yang nak balik daripada timur, dia mesti akan singgah ke Selat Melaka ni, ke Pelabuhan Melaka. Dia akan melalui Selat Melaka lah. Jadi maksudnya Selat Melaka ni dulu tumpuan kapal-kapal perdagangan dunia antarabangsa. Jadi apabila Sriwijaya berjaya menguasai Selat Melaka, maksudnya dia menguasai semualah. Satu ibarat dunia pun dia menguasai. Lebih kurang macam tu lah. Orang nak lalu, kena bayar cukai dekat dia. Macam tu maksudnya. Selain tekanan sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya menjadi pusat pengajian agama Buddha. Maksudnya dia jadi pusat penyebaran agama Buddha lah dekat Sriwijaya ni dulu. Sebab tu kalau awak pergi dekat tapak-tapak peninggalan dekat Tanah Melayu, contoh dekat Lembah Bujang ke, awak akan nampak lah. Dia punya candi-candi dia, candi Lembah Bujang apa, ada lagi tapak dia kat situ. Kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Kejatuhan dia disebabkan oleh serangan daripada tentera Chola dari selatan India. Tentera daripada India ni dia datang serang Sriwijaya dan menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah. Itu adalah faktor kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Seterusnya Kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ni dia berpusat di Haralaya. Diasaskan oleh Jayavarman II di Chenla. Kena ingat Angkor diasaskan oleh Jayavarman II. Beliau telah menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong, Suryavarman. Kerajaan Angkor ni dia berdekatan lokasi dia dengan kerajaan Funan dekat lembah Sungai Mekong. Kemasyhuran dia. Ni dia punya pemerintah dia. Selepas Jayavarman II, Suryavarman II meluaskan Empire Angkor ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga ke selatan Myanmar. Dia berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Daibet. Tadi kalau awak ingat, kerajaan Champa mula-mula Daibet serang dia. Apabila Daibet serang dia, Champa. Memula Daibet serang Champa. Kemudian Champa berjaya atasi. Champa pun serang Daibet. Kemudian dia pun serang kerajaan Angkor. Maksudnya dua ni. Diserang kerajaan Angkor pula. Tapi Angkor ni dia berjaya patahkanlah serangan dua orang ni. Berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Daibet, di samping mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Usaha beliau diteruskan pula oleh Jayavarman 45 saya. Yang telah meluaskan Empayar Angkor hingga sempadan Anmat. Beliau membina Angkor Thom dan mendirikan 102 buah hospital. Banyak, 102 buah hospital. Kejatuhan kerajaan Angkor ni pula. Selepas kematian Jayavarman ni, Angkor mula lemah. Apabila sama juga macam tadi. Bila raja mati je, macam Champa ni, bila dia punya pemimpin dia mati, kerajaan dia automatik akan jadi lemah. Sebab apa?
Sebab tak ada orang yang boleh memimpin kerajaan tu. Okay. Jadi Angkor ni dia mula lemah. Jadi Siam dia ambil kesempatan pada tahun 1594. Dia serang pula kerajaan Angkor ni. Okay, akhirnya kerajaan Angkor ni menjadi lemah. Okay, itu faktor kejatuhan dia. Okay, dah. Kerajaan Angkor dah. Okay, ni contoh. Angkor Thom. Okay, dia punya ni lah kawasan dia, tempat dia ni. Angkor Thom ni. Okay, kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ni kerajaan diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1294. Okey. Sekejap Okay, bila cakap je tentang Majapahit, awak akan tahulah dia berasal daripada Kepulauan Jawa. Okay, kerajaan ini berpusat di kota Trowulan. Okay, antara kemasyhuran dia, kerajaan Majapahit ni, dia bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri dia. Okay, oleh Perdana Patih Gajah Mada ni adalah Majapahit lah. Okay. Orang pemerintah Terabuan Tunggadewi. Patih Gajah Mada berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit. Okay. Beliau mula meluaskan tanah jajahannya ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan timur Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Dia lebih kepada kepulauan. Okay, Kepulauan Borneo, Sumatera. Okay. Dia luaskan kerajaan dia dekat situ. Tapi dia tak kacau lah kerajaan campak, kerajaan Funan ke, dekat atas sana dia tak sampai ke sana. Okay, dia luas dia punya kerajaan dia dekat kepulauan ni je. Okay, hal ini menjadikan Majapahit sebagai pusat perdagangan pada abad ke-14. Okay, itu kemasyhuran. Ni silap. Ini bukan kemasyhuran. Ini kejatuhan. Okay, kejatuhan dia. Okay, apabila Gajah Patih ni mati dan serangan daripada kerajaan Denmark pada tahun 1478 telah menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi lemah. Sama juga. Bila raja dia mati, automatik kerajaan ni akan jadi lemah. Okay. Bila raja mati, dah tak ada orang nak memimpin kerajaan tu, automatik lah kerajaan tu akan jadi lemah. Jadi musuh senang nak datang serang kerajaan. Okay, kerajaan Kedah Tua. Ni kerajaan yang ada di tanah Melayu dulu. Okay, kemunculan kerajaan Kedah Tua bermula dengan penglibatan masyarakat di Gua Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan dan dengan pedagang dari luar di Sungai Mas. Okay. Pada peringkat awal, pusat kerajaan ini adalah di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Ni awal penubuhan kerajaan Kedah Tua ni. Okay. Dia terletak di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Dua tempat ni. Sungai Mas, Pangkalan Bujang. Okay, kewujudan kerajaan ini diperkukuhkan dengan catatan golongan agama dan pedagang dari China, India dan Parsi. Okay, orang-orang yang datang berdagang dekat kerajaan Kedah Tua ni dulu, okay, dia buat catatan dia. Jadi dia balik. Bila dia balik, adalah bukti-bukti yang menyatakan kerajaan Kedah Tua ni dulu wujud. Okay, bila kita pergi balik, dekat China ke India ke Arab ke Parsi ke, kita jumpa balik peninggalan catatan golongan ni. Okay, yang menyatakan kerajaan Kedah Tua ni wujud dulu. Okay, sumber Cina menamakan kerajaan Kedah Tua sebagai Chieh Chia. Manakala sumber dari India dan Arab merujuk kerajaan Kedah Tua sebagai Kata dan Kalahbar. Banyak nama dia. Okay, awak pergi kat China, dia panggil lain. Pergi dekat India lain. Pergi dekat Arab pun lain. Tapi nama-nama ni semua merujuk kepada kerajaan Kedah Tua.
Okey, kemasyhuran kerajaan Kedah Tua ni pula dikaitkan dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang. Okey, dekat Lembah Bujang tu dulu dia jadi pusat perdagangan untuk kerajaan Kedah Tua ni. Pedagang dari timur dan barat datang untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan dan pedagang luar yang lain. Okey, jadi bila ada pedagang datang daripada barat datang, dia singgah ke Lembah Bujang ni, dia jalankan aktiviti perdagangan, jadi automatiklah ekonomi akan meningkat dekat situ. Sebab apa? Sebab penduduk-penduduk ni dia dapat menjual hasil dia, hasil hutan ke, hasil tanaman apa yang dia usahakan ke, dia boleh jual kepada pedagang. Jadi dari situlah meningkatnya kerajaan Kedah Tua ni, masyhurnya kerajaan Kedah Tua ni. Okey, seiring dengan kemajuan perdagangan, apabila perdagangan ni maju, jadi orang-orang agamawan dia akan ramai, makin bertambah. Jadi muncullah pusat keagamaan agama Buddha dekat kerajaan Kedah Tua. Kemasyhuran kerajaan Kedah Tua menyebabkan kerajaan Sriwijaya menguasai Kedah Tua. Okey. Apabila Sriwijaya dia tahu je Kedah Tua ni masyhur, maju, jadi Sriwijaya pun datanglah serang. Okey, kerajaan Sriwijaya serang kerajaan Kedah Tua. Jadi dia pun dapatlah menguasai dia. Okey, kerajaan Sriwijaya dari mana ni? Kalau awak ingat tempat dia. Dia terletak di bahagian Pelawan Sumatera. Okey, dekat je dengan Tanah Melayu. Jadi senanglah dia nak serang. Okey, kejatuhan kerajaan Kedah Tua pula. Okey, serangan daripada tentera Chola dari India, sama juga tentera Chola juga yang serang ni, telah melemahkan kegiatan perdagangan di Kedah Tua. Okey, bila tentera Chola ni datang serang, jadi kegiatan perdagangan ni akan lemahlah. Sebab apa? Sebab orang datang serang, takkanlah kita nak datang lagi berdagang. Mestilah kita risau tentang keselamatan kita. Jadi dari situlah kegiatan perdagangan ni menjadi lemah. Okey, kerajaan Kedah Tua mula mengalami perubahan pemerintahan pada abad ke-7 apabila munculnya pengasasan Kesultanan Kedah yang memulakan kerajaan baru di Kedah. Ni Kesultanan Kedah yang sekarang lah, yang awak boleh tengok sekarang ni. Kesultanan baru. Okey. Bila adanya Kesultanan baru, jadi kerajaan Kedah Tua ni pun dah makin lama makin tak ada. Alas dah tak ada langsung. Tinggallah Kesultanan Kedah yang masih ada sampailah sekarang. Okey, dekat sini awak boleh tengok peninggalan-peninggalan candi dekat Lembah Bujang ni. Kalau awak pergi sekarang pun dekat Lembah Bujang masih ada lagi ni peninggalan-peninggalan dia ni. Ni adalah salah satu bukti wujudnya kerajaan Kedah Tua pada suatu ketika dahulu. Okey, faham setakat ni? Faham. Suara cikgu slow. Oh, suara saya slow Betul. Slow sangat. Slow sangat ke? Apa itu saya tak dengar. Saya kuatkan lagi. Oh, iya ke? Bagi tahu, saya dah cakap banyaklah. Ini dengar jelas? Ni. Oh, yang ni jelas Nak saya ulang ke nak saya teruskan je? Teruskan. Okey, saya teruskan je. Setelah cikgu. Okey, saya teruskan ni. Sikit lagi. Okey, seterusnya Kerajaan Gangga Negara. Okey, ni juga salah satu kerajaan yang bertapak di Tanah Melayu selain daripada Kerajaan Kedah Tua tadi. Okey, ni Kerajaan Gangga Negara. Okey, kalau Kerajaan Kedah Tua dia terletak di Lembah Bujang. Okey, kalau Gangga Negara ni dia terletak di kawasan pantai barat Tanah Melayu. Tu beza dia dua ni, tempat dia. Okey, berdasarkan kajian arkeologi, orang-orang arkeologi ni lah yang buat kajian ni. Okey, Kerajaan Gangga Negara ni dia muncul pada abad ke-6.
Pada abad ke-6 dia muncul kerajaan ni. Okay, kerajaan Gangga Negara telah berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad ke-5. Sejak abad ke-5 lagi dia dah menjadi pusat pelabuhan. Okay, menurut sumber, pengasas kerajaan Gangga Negara ialah Raja Ganji Sarjuna. Okay, ada juga pendapat lain yang menyatakan kerajaan Gangga Negara ni dibuka oleh Raja Khmer dari Kemboja. Tu ada lain-lain pendapat lah. Okay, pada peringkat awal pusat kerajaan ni terletak di Pangkalan. Kalau tadi kerajaan Kedah Tua terletak di Sungai Mas. Okay, Gangga Negara ni di Pangkalan. Ni, Pangkalan. Okay, kemasyhuran kerajaan Gangga Negara bermula pada abad ke-9. Okay, abad ke-9 dia start meningkat naik kerajaan Gangga Negara. Okay, sejak abad ke-5, kerajaan Gangga Negara sering dikunjungi oleh pedagang luar kerana kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Dulu, orang-orang dulu dia sukalah emas dengan biji timah ni. Okay, dia ada antara salah satu hasil bumi yang panggil yang lumayan. Kerajaan Gangga Negara telah berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan kerajaan Sriwijaya pada tahun 850 Masih. Okay, tadi Sriwijaya serang Kedah Tua. Gangga Negara pun diserang, tapi Gangga Negara dia berjaya pertahankan daripada serangan Sriwijaya ni. Okay, kejatuhan kerajaan Gangga Negara pula. Okay, kerajaan Gangga Negara mula lemah apabila serangan oleh tentera Chola. Kuat betul tentera Chola ni. Okay, dia pergi serang kerajaan apa tadi? Kerajaan Angkor jatuh. Okay, ni diserang kerajaan Kedah Tua pun, kerajaan Gangga Negara pun, kerajaan Gangga Negara ni jatuh juga. Serangan ini telah memusnahkan pelabuhan Gangga Negara. Terus musnah pelabuhan dia. Okey, itu saja. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. Kita buat ni balik Okey, kerajaan alam Melayu ada berapa? Kerajaan alam Melayu. Ada 4. Ada 6. Ada 6. Betul lah, ada 6. 6 je ke? Okey, yang pertama siapa? Yang pertama tadi, slide pertama sekali tadi. F depan dia. Funan. Okey, Funan. Saya tak dengar. Macam mana boleh tak dengar? Tadi saya dah buat kelas lain, okey. Okey, yang kedua. Sriwijaya Angkor. Okey, yang kedua. Kedah Tua Gangga Negara. Okay. Yang kedua Campa. Okey, yang ketiga. Laki. Aduh. Yang ketiga apa? Sriwijaya. Okey, Angkor. Angkor dulu ya, cikgu? Ya? Angkor dulu. Tak kisah pun mana dulu ni saya tulis ikut. Campa. Ingat, senang ingat. Okey, Angkor. Angkor dulu lah. Aduh, lupa lah. Okey, yang keempat. Tadi baru kita cakap. Yang keempat. S. Apa S? Depan dia S. Funan, Campa, Angkor, S. Apa S depan dia? Sriwijaya. Okey, Sriwijaya. Apa? Betul.
Okey, yang kelima. Kerajaan apa? M. Okey, Majapahit. 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 Tebu Pahit. Okey, Majapahit. Yang keenam. Yang keenam, Kedah Tua. Okey, bagus. Kita tua. Kedah Tua. Okey, yang terakhir sekali. Gangga Negara. Negara. Okey, Gangga Negara. Okey, jadi kat sini ada berapa kerajaan dalam Melayu? Semua kalau awak tengok. Negaraku. Bising lah. Ada berapa? Yang ni masa dah cakap terpetas dah. Ini nak sini. Suara tak sedap. Main-main pula orang ni. Ada berapa kerajaan kat sini? Ada 7 lah. Ada 7. Mana datang 4, mana datang 6 tadi. Ada 7. Aku kata 6 tadi. Engkau lah kan? Awak kena ingat Aku dah. Okey, kena ingat kerajaan ni ada 7 kerajaan. Okey, kalau kerajaan Funan, dia terletak di Badapura, pusat kerajaan dia. Okey, kalau Champa terletak di Indrapura. Kalau Sriwijaya, ni Palembang. dekat Palembang. Okey, saya tulis balik Okey, ni Badapura. Tak tahu betul ke tak ejaan dia. Saya tulis je. Okey, Champa tadi dekat mana? Champa tadi dekat mana? Indrapura. Okey, Champa tadi dekat Indrapura. Okey, Indrapura. Okey, Champa terletak di Indrapura. Okey, kerajaan Angkor, pusat kerajaan dia dekat Hari Raya. Okey, dekat Hari Haralaya. Okey. Nama dia disebut tak? Hari Haralaya. Sriwijaya. Okey, Sriwijaya dekat Palembang. Palembang. Betul, dekat Palembang. Sana sudah. Palembang. Hilang Sriwijaya mana? Okey, terletak di Yang betul. Okey, bagus. Terletak di Palembang. Majapahit dekat. Okey, Majapahit. Kota Trowulan. Okey, kerajaan Kedah Tua. Dia dekat mana? Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Dekat Pangkalan Bujang. Jadi kita tengok. Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Okey, ni di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Okey, dia punya pusat dia di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Okey, Gangga Negara. Pusat kerajaan dia dekat mana? Dekat Pangkalan. Okey, awak ingat kerajaan Gangga Negara ni dia terkenal dengan perdagangan. Jadi perdagangan mestilah ada pangkalan. Jadi awak ingat Pangkalan, awak ingat perdagangan, awak ingat Pangkalan. Ni awak nak ingat Gangga Negara ni. Okey, jadi ketujuh-tujuh kerajaan ni awak kena ingat dia punya ni. Penting ni awak kena ingat dia punya pusat kerajaan ni. Okey, kalau awak boleh ingat nama dia punya nama pengasas dia pun okey. Okey. Ada apa-apa soalan? Oi, Ada apa-apa soalan? tak
Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, Tak ada. kalau tak ada apa-apa soalan, kita tamatkan kelas kita di sini saja. Okey?